Assalamualaikum, salam sejahtera dan juga selamat menonton Membina Juara, rancangan di mana kami bersama-sama berkongsi pendapat, pengalaman dan juga tips-tips yang dapat membantu ibu, bapa, anak-anak, remaja membina juara dalam diri kita. Sebelum kita kemukakan topik hari ini yang sangat dekat di hati saya, ya, apa-apa sahaja yang ada kena-mengena dengan makanan memang dekat di hati saya. Saya ingin ucapkan selamat datang ke tetamu online kita. Hello Izmir, Anis, juga Puan Linda dan Atika. Terima kasih kerana sudi bersama kami hari ini. Baiklah, topik hari ini adalah nutrisi remaja ataupun nutrition for teens. Tahukah anda antara risiko kesihatan utama di kalangan remaja adalah kekurangan nutrisi, gangguan pemakanan dan juga obesiti. Menurut WHO, pada tahun 2016, anemia kekurangan zat besi merupakan punca masalah kesihatan dewasa kedua tertinggi dialami remaja seluruh dunia. Pada masa yang sama, lebih 1 dalam 6 golongan muda berusia antara 10 hingga 19 tahun mengalami masalah berat badan berlebihan. Dan dengan peredaran masa, didapati makin kurang remaja meluangkan masa di luar rumah, beraktiviti, bersukan dan sebagainya. Hanya 1 dalam 5 remaja mendapat aktiviti fizikal yang cukup dalam sehari. Ya, aktiviti fizikal harus mencukupi juga, okey? Bagaimana kami sebagai ibu bapa dan penjaga boleh bantu pastikan golongan remaja kita mendapat nutrisi yang mencukupi bagi mereka teruskan hidup dengan sihat dan dari situ dengan bahagia. Bersama kita hari ini pakar diet Profesor Madya Dr. Hazrin Abdul Majid. Dr. Hazrin mengetuai The Center of Population Health dan merupakan Profesor Madya di Jabatan Perubatan Kemasyarakatan dan Pencegahan di Universiti Malaya. Beliau juga Naib Presiden Malaysian Dietitians Association. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Okey, terima kasih sangat-sangat kerana sudi bersama dengan kami untuk episod kali ini. Dan saya difahamkan doktor memang dah menjalankan kajian mengenai nutrisi anak muda ataupun remaja selama 10 tahun dah sekarang. Ya, betul. Wow, okay, so that's a long time. Apa agaknya antara isu-isu nutrisi yang nampak sangatlah yang lebih common antara remaja ni? Okay. First of all, terima kasih kerana jemputan. Daripada kajian, kalau ikut daripada kajian kita, masalah nutrisi remaja, antara masalahnya salah satunya mungkin ada juga yang kebanyakannya 1 daripada 4 berlebihan berat badan. Bermakna 25%. Wow. Dari remaja yang kami ikuti adalah seramai 1,500 daripada 3 daerah, ya. Okey. 3 negeri. Oh, okey. Ya, Wow. okay. So Selangor, Perak dan juga Putrajaya lah. Alright. Jadi masalah-masalah ni termasuk juga berlebihan berat badan, ada juga yang sangat kurus dan ada juga masalah anemia seperti mana yang tadi cakap yang anemia tu memang sangat ketara di Malaysia. Right. Walaupun kita nampak semua pergi sekolah tapi kita tak tahu yang itu sihat ke tidak. Betul. Dan masalah yang lagi satu adalah kebanyakan juga tend to skip breakfast, maknanya tidak mengambil sarapan. And kita selalu dengar breakfast is the most important meal of the day. Yes. Tapi saya sendiri guilty of skipping breakfast. Okay. Sebelum kita tanya apa agaknya biggest cause, mungkin boleh terangkan sedikit anemia tu supaya mungkin lebih faham lah, supaya ibu bapa di luar sana lebih faham anemia tu apa. Okay, kalau dalam bahasa mudahnya anemia tu kekurangan dalam darah tu zat besi. I see. Okay. Alright. So dia akan menyebabkan seorang remaja itu untuk lebih lesu dan kita kadang-kadang bila bernafas pun susah. Lepas tu kurang attention, maknanya kurang nak bagi kita punya, bila kita belajar tu susah nak bagi fokus. Jadi kalau ibu bapa yang ada di sini selalu tengok anak tu macam lemah je, kadang-kadang kita tak tahu sama ada dia ni memang lemah tak cukup tidur ke ataupun memang lemah dari segi kualiti makanan yang anak kita dapat. So there is a possibility anemia tu lah. Boleh. Okay. So antara punca yang terbesar lah masalah ini apa dia, doktor? Adakah kerana ibu bapa sekarang ni malas nak bagi makan ke? Takkanlah kejam tu kot. Dia tu soalan yang sangat menarik because kita melihati kalau untuk ibu bapa ni dia ada 2. Satu yang di luar bandar dan satu di bandar. Okay. Kalau di bandar mungkin kita boleh nyatakan tiada masa untuk menyediakan makanan. Tetapi kalau COVID-19 hari tu saya nampak yang kat rumah pun banyak je food panda datang. Jadi saya tak pastilah sama ada tiada masa ataupun makanan yang sedia ada tu kadang-kadang back to knowledge.
Kita tak tahu apa benda yang kita bekalkan tu mungkin bagi dia, dia rasakan sediakan nugget dalam air fryer tu sihat. Tetapi dia lupa yang benda tu continuously adalah makanan terproses. Jadi dia kurang peimbangan dari segi karbohidrat, protein, fat dia semua. Mungkin itu selalunya ibu bapa yang terlepas pandang. Mungkin. Ya, dan juga selalunya bila kata pasal makan, dia bukan penting kepada apa quantity composition dia. Asalkan perut kenyang. Ya, baru saya nak cakap. Perut kenyang tu tak semestinya makanan yang masuk tu semua sihat. Baik. Perut kenyang tidak semestinya perut yang sihat. Betul. Okey. Baik. Alright. Okey, kalau mungkin doktor boleh terangkan sedikit lah. Okey. Keperluan nutrisi tu memang saya faham dari pandangan kasar pun kita tahu akan berbeza. Betul. Dari setiap peringkat usia. Betul. So apa perbezaan dia kalau kita bandingkan remaja bandingkan dengan kanak-kanak ataupun dewasa. Okey, itu untuk kita, untuk remaja, keperluan pemakanan mereka dari segi tenaga, protein, karbohidrat memang berbeza dengan usia-usia yang lain. Contohnya kita ambil kalau kanak-kanak ya, dia perlukan lebih kurang antara umur 1 hingga 3 tahun 980 kilokalori. Tetapi untuk remaja bila masuk daripada umur 10 sampai ke 12, dia memerlukan untuk lelaki ya. Lelaki dengan perempuan pun berbeza dia punya jumlah tenaga. 1400 untuk yang lelaki masa yang tu, tetapi bila dia masuk 15 ke 19 tu, dia punya daripada umur 15 sampai ke 17 tu, dia punya peningkatan tu lagi banyak, 1000 sampai ke 1900. Bila masuk ke umur sampai ke 20, dia memerlukan lebih kurang 2050. Itu secara sehari. Sebab dia ada sebab lah, sebab physiologically masa tu sedang membesar, otot masih sedang dibina, dan dia pun sangat aktif. So ini lelaki. Untuk lelaki. Kalau perempuan, kalau untuk perempuan dia punya masa umur 10 sampai ke 13 tadi tu, keperluan dia lebih kurang 150 kalori daripada lelaki tadi. Maknanya kalau 1500 untuk lelaki, dia 1350. Dia kurang sedikit saja sebabkan composition masa dia pun kurang, tapi itulah cukup untuk membekalkan tenaga, yang mana kalau ikutkan dalam tu termasuk juga cukup protein dan zat-zat lain kalau makan makanan seimbang lah. Tapi as they grow, ini yang masalah sikit. Bila masuk 15-17, keperluan dia mungkin naik tapi tidak sangat tinggi. Yang penting adalah setengah-setengah mikronutrien tadi. Itu yang pentingnya mikronutrien, sebab sebagai seorang remaja perempuan, dia sudah datang head. Dan pada masa itulah setengah-setengah makronutrien tu, contohnya zat besi atau iron tadi, dia perlukan lebih. Sangat lebih daripada asalnya, daripada umur 10-13. Because you're losing it as well. Betul. So disebabkan itu, bila kita buat kajian, kita screen, ramai parents terkejut bila dia tak tahu pun anak dia memang kekurangan darah. Memang nampak pergi sekolah semua cantik. Tapi memang tak boleh pay attention and lesu and semualah. So, bila berbalik pada keperluan tenaga, berbanding dengan dewasa ni lain. Bila masuk dewasa, dia dah cukup membesar lah katakan. Kadang-kadang lebih besar pun ada. Itu yang bahaya tu. So, bila yang dewasa ni, dia dah mula start to think about dia nak cut down, kalau terlebih berat badan dia nak cut down. So dia kalau dah ambil 1500 ke 1800 berdasarkan aktiviti fizikal dia pun sudah mencukupi. So jadi untuk remaja ni, kalau dalam hidup kita ni ada dua tempoh yang paling penting untuk memastikan tulang kita cukup kuat supaya kita tinggi dan sebagainya. Satu, semasa daripada kandungan lagi sampai usia 2 tahun, yang mana selalunya kita terlepaslah buat tu untuk the maximum nutrition. Betul. Tetapi yang paling penting sekali adalah masa remaja. Masa remaja. So itu memang menitik beratkan perbezaannya dan juga kepentingan nutrisi zaman remaja. Kita akan teruskan perbincangan hari ini sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, kita berehat seketika, kembali di Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Dr. Hazrin. Pakar diet kita hari ini membincangkan nutrisi remaja. Doktor, apakah meal ataupun kira macam makanan yang ideal lah untuk seorang remaja? So
Kalau kita katakan dia ideal untuk remaja tu, mula daripada sarapan dia. Sekurang-kurangnya dia mesti adalah sama ada satu hari tu nak ambil tosi ke, satu hari tu nak ambil dengan roti ke. Maknanya ada kandungan yang bercampur dengan protein. Dan juga ada kandungan dengan cukup fiber. So kalau masakan tengah hari tu, kalau tak nak terlampau rigid kan, kita tahu suku-suku separuh tu. So pada remaja dah patutnya start that amount kalau boleh for your nasi and also your protein. Mungkin protein tu lebih sikit lah. Doktor, embarrassing that I have to tanya suku-suku separuh. Suku-suku separuh, suku tu apa, separuh tu apa? Suku-suku separuh tu kalau ikutkan pada pinggan, sebab kita nak bagi visualization yang senang. Jadi suku tu dari segi karbohidrat, which is actually can be either your noodle, bread, boleh masukkan dengan nasi sekali. Tapi bukan semua tu serentak. You choose either one. And then satu lagi tu protein. Tak kisahlah ikan, cara masakan tu the most important lah. Ada you grill and everything. Separuh lagi tu actually a combination between kalau boleh sayur, tapi selalunya untuk remaja ni tak berapa gemar sayur because it comes daripada macam mana kecil dia train. So kalau tak, there's another one, tambah dengan buah. So kalau boleh bila malam tu mesti ada dengan some milk because just to make sure that dia cukup untuk pembinaan tulang dia, because this is the time kepadatan tulang remaja tu sedang dibina. So kita sering fikirkan alah susu tu untuk anak-anak kanak-kanak kan. Tapi remaja pun sangat-sangat penting dia kalau makanan yang tinggi kalsium lah, tak semestinya susu sebab ada orang cakap nanti dia lactose intolerance dan sebagainya. Tapi makanan yang tinggi kalsium can be sometimes datang daripada you punya ikan bilis. Tapi cara dia lah masak tu, kalau ikan bilis tu kenalah rendam sikit dulu supaya you leach out, buangkan dia punya garam. So maknanya you kena pandai modifikasi. Dan itu memang sangat penting parents mengetahui apa yang anak tu suka makan dan cara macam mana you nak masukkan fit in. Tak boleh you hanya bagi tahu dia apa yang dia kena makan, tapi doesn't tailor dengan apa yang dia suka. Macam mana pula dengan aktiviti fizikal? Takkan kalau kita cukup makan ikut segala apa yang suku-suku separuh tu, takkan physical activity tak perlu? Itu soalan yang bagus. Berdasarkan kajian kami sendiri pun, memang hanya 10% saja remaja yang mempunyai ataupun menjalankan aktiviti fizikal yang mencukupi untuk usia dia. Sebab setiap usia tu daripada 10, 13 seperti saya cakap tadi tu, dia perlu buat sekurang-kurangnya, kalau lagi usia muda, satu hari sekurang-kurangnya 1 jam untuk beraktiviti fizikal. Bila kita buat aktiviti fizikal, itulah masa kita punya tulang untuk padat dan juga untuk otot-otot kita membina. Dan sangat penting juga untuk for female, have this time to actually build your body. Kalau you masa ni tak ada buat sangat physical activity, you akan lagi bila dah tua, lagi dewasa, lagi banyaklah accumulation you punya lemak. Bila kita overweight, obese. Jadi bila you berkumpul lemak ni, inilah yang menyebabkan nanti you senang dapat penyakit diabetes dan segalanya. Bukan kerana satu hari you minum air gula tu terus dapat diabetes. It's actually satu proses. Dia satu macam orang kata tu, bit by bit lah. Yalah, sikit-sikit jadi bukit. Betul. So macam dia pemakanan dan nutrisi pun sama jugalah. Yes. So you eat. Sekali lagi kita tekankan, inilah betapa mustahaknya kita mulakan dalam zaman remaja, kerana ia kira macam zaman yang menetapkan kesihatan badan kita di masa hadapan. Betul. Alright, dalam episod sebelum ni, panel pakar kita, seorang pakar psikiatri, Dr. Anita Kodati, kita ada bincangan dia mengenai body image. Body image issue. So ada satu ujungnya, mereka yang terlalu risaukan Size badan. It's not even how you look half the time. They're just obsessed with the size of the body. Dan pada hujung yang lagi satu adalah yang tak kisah langsung. Itu yang doktor cakap tadi lah kan, yang dah remaja pun kita dah start kumpul lemak lagi. Dia akan sambung dan mungkin lagi teruk di masa hadapan. Jadi macam mana kita nak bantu remaja kita, dan mungkin kita sendiri pun boleh bantu diri kita sendiri memahami nutrisi dan cara pengambilan nutrisi yang sesuai pada diri kita, body type kita, usia kita. Macam mana kita nak bincang dengan mereka, nak suruh dia orang faham juga.
sebenarnya saya rasa inisiatif untuk memberitahu pasal pemakanan sihat ni memang dah ada dalam sukatan pelajaran ya, tetapi cara untuk kita sampaikan tu mungkin tidak nampak begitu menarik dan memberi impact yang tinggi sebab kena bagi information yang infografik. So bagi remaja ni, sebab dia bukan tak nak buat. For example kalau untuk yang tadi terlampau ekstrim overweight obesity tu, kita kena check balik sama ada apa yang dia biasa makan dekat rumah ataupun maybe dia tak makan tetapi hanya makanan yang ada di kantin sekolah. Kerana contoh makanan kantin sekolah dengan kalau ada setengah tu dengan sausage-nya, dengan nugget dan segala-galanya ada. Okay, maybe dia parents kata, oh saya bagi saja duit. Tapi dia tak tahu bila pandai kamu. Ada juga trend kalau you tengok dari remaja, because of trendy atau jumpa kawan, I should go macam kat cafe, kat coffee. So yang penting minuman tu yang penting. So tak penting sangat dengan makanan dia. So dia akan jadi another extreme. So untuk menerapkan informasi tu berbalik kepada cara pelajaran tu, kita nak buatkan something yang more interesting and infographic. Kita punya usaha, so, contohnya macam sekarang kita bagi information apa yang penting, but at the same time remaja ni dia nak tahu, if I'm going to be a footballer, berapa saya nak. So you kena bagikan information tu kepada apa physical activity dia. So ini memberikan mereka empowerment. This age is no longer just to dictate. This age is actually kalau kita nak mengajar, kena bring together. And parents rasa ini rasa sangat susah because dia dah biasa dengan sampai umur 10 tahun mengajar saja. Sekarang ni kita perlukan feedback juga untuk mengajar tu. And then kadang-kadang another best way is actually contohlah misal kata if you're kita sebagai doktor, bila cakap kat mak bapak kita sometimes susah sikit nak dengar because anak yang beritahu nasihat kan. Contoh so sama juga macam dengan remaja ni, kalau parents yang bagi tahu memang masuk telinga kanan keluar telinga kiri. Ada setengah yang mendengar, setengah tidak. Tetapi kalau information tu datang daripada orang yang betul sumbernya, dan dia akan ambil. That's why it's very important. Sometimes kita perlu adakan yang reference contoh selebriti ke somebody who are actually advocating benda-benda yang sihat ni. Healthy eating. Healthy eating. Nutritious eating. And it's not just about the body image. Betul. Doktor ada sebut tadi kan, ini kalau like macam what do I need to eat if I want to be a footballer contohnya. Pada mereka yang mungkin berat badan berlebihan, yang memang betul I don't care what I look. I don't care what I look like, I just want to eat. How do we start the conversation with soalan tu sangat bernas sebab kita selalu tengok bila orang yang overweight obese tu dia yang masalah. Kalau mereka ni memang first of all kita tengok balik sukatan apa yang dia makan, sebab bila orang punya tanggapan bila you exercise you burn energy. Betul. Saya tak kata benda tu salah. Tetapi you never know what's happening in your body. So saya banyak selalu jumpa footballers yang memang BMI ideal lah. Muscle siap, pak-pup, cukup, six pack semua. Ambil je darah terus 7, 8. Wow, itu bagus sebab ke tidak tu? Tak bagus. Sebab kita patutnya tengok total kolesterol rendah daripada 5.2. Tetapi dia sudah 7 dan 8. Maknanya tinggi. Jadi ini adalah realiti yang kita jumpa. Jadi bukan setakat hanya just makanan. Because makanan tu boleh quantity dia. Quality tu yang penting. Jadi kat sini adalah kalau kita tengok pada tadi footballers tu, yang penting adalah sumber protein dan makanan yang rendah lemak. Dan juga cukup dari segi, sebab walaupun you nampak nasi tu macam, yalah tengok nasi kan, ni mengemukkan contohnya. Actually bukan nasi tu risau. Because nasi tu kalau you ambil yang the right beras dan basmati ke semua, cukup dengan fiber, cukup dengan segala vitamin yang you perlukan. Jadi benda tu membantu untuk you punya kognitif ke apa benda yang lain untuk cukupkan serat. So adalah setiap makanan tu ada dia punya kelebihan. And there's no one food that is superior for anything lah. Betul. Itu yang selalunya orang akan tertanya, perlu ke saya ambil this supplement and everything. Itu datang daripada situ lah. Kalau kita dah monitor dan tengok tiada perubahan, baru kita start. Tak semestinya jumpa satu anak je terus bagi. Macam tu lah. So every case should be deal with individually jugalah. Betul. Sebab saya pun ada pernah dengar kadang-kadang kes berat badan yang berlebihan ini ada kena mengena dengan hormon, ada kena mengena dengan sejenis penyakit maybe, yang ada kena mengena dengan usus perut. It's a whole mess. So treat every case individually. Betul. Baik. And siapa lagi yang kenal dengan anak kalau tidak ibu dengan bapa? So we should try getting feedback
dalam apa nama ni, dalam usaha mengajar mereka. Okay, so sekarang ini doktor ada cakap tadi nasi itu kan, nasi itu kita tak boleh nak kata oh it's not good at all. Saya pernah tengok video Manny Pacquiao. Manny Pacquiao, the boxer, world famous boxer, dia makan nasi. Setiap kali dia makan nasi, dia akan makan 2 pot. Bukan put. Okay, bukan pot, 2 pot nasi setiap kali dia makan. Bermakna dia perlukan, dan badan dia tip-top. He's a boxer. Okay, dan banyak juga sumber ataupun nasihat di internet mengatakan yang makanan atau diet datang dari dunia barat kan. Okay, so ada yang beranggapan bahawa kalau nasi ni ataupun karbohidrat lah, kalau kita dengar lah nasi, gulai, minyak, karbohidrat banyak, everything. So kira macam adakah makanan tempatan ni kurang sihat disebabkan tanggapan ini, or is it just a tanggapan? Okay. Kalau Manny Pacquiao boleh pula makan nasi macam itu, okey je badan dia. Dia sebenarnya berbalik, it's good to have balance lah kalau you nak ambil nasi ataupun roti, tetapi berbalik kepada tengok pada physical activity you macam mana. Okay. So bukan salah pada nasi, because dalam nasi itu sendiri dia pun ada serat dan everything. Saya suka tu, bukan salah pada nasi. You salah pada, sebab adakah orang yang makan nasi aja? Dia confirm dia akan makan dengan lauk pauk. Betul. Yang isu kat sini adalah dalam nasi tu, contohlah paling senang, dulu nasi lemak you kena kukur parut kelapa and everything. Sekarang beli sendiri kan. Dah beli nasi lemak tu campur dengan ayam goreng, satu rendang, satu sotong. Okay, itu. Jadi the issue kat situ bukan saja pada nasi, it's actually kawan-kawan nasi tu. Saya nak membuatkan simple kat situ. Jadi Manny Pacquiao tadi tu, walaupun dia macam tu, dia maintain dia punya physical activity, dia ambil cukup dengan dia punya minuman yang ada kandungan protein. Contoh saya nampak tadi, contoh kalau kita ambil barat ya, salad. Saya nampak semua nak jaga badan, semua ambil salad. Tapi kalau you tengok betul-betul nutrient salad tu, dia sebenarnya water saja, kosong. Sebab tu kalau sekarang siapa yang masa time COVID ni, you letak untuk tanam salad yang ada pot-pot tu, letak air je sempat cantik je, sebab dia water. Berbanding dengan ulam raja ataupun sayur-sayuran hijau yang lain, dia ada fiber dan vitamin C lagi tinggi. Ulam-ulam lah. Ataupun semua sayur-sayur hijau kat Malaysia ni, kalau ada setengah tu rasa a bit nak ambil benda yang Malaysia punya, tetapi sebenarnya tidak. Dia punya kandungan vitamin C lagi tinggi. Contoh paling senang adalah jambu. Jambu satu ataupun suku tu lagi, dia punya kandungan vitamin C lagi banyak daripada 2 of your oranges. So it's actually very important lah to understand, dan jangan senang buat macam claim je kalau benda. Sebab kalau you kata barat ambil roti pun ramai je overweight, obesity di US. The burgers are loaded with ataupun hard cases. Ataupun pizza. so I rasa berbalik kepada, it's actually very good if you look into kat mana you tinggal. It must be somewhere that is, because you kita ada keturunan kan, ataupun genetic. It has been part and parcel of your genetic that you are having this food. Dan kalau kita tengok gambar-gambar lama, nenek-nenek kita, atuk-atuk kita smart je pakai suit, pakai ni, tak pula terfikir, tak pula teringat 40 tahun masa boleh pakai kebaya. Kebaya yang begitu, hourglass, tak pula ingat diorang cakap makan salad je, tak ada, tetap gulai. You know what I mean or not? Budu is budu. Itu harus ada. So okay, bagaimana doktor kalau remaja atau ibu bapa yang terlalu kesibukan, okay, yang setakat ini kita bincang pada makanan yang disediakan sendirilah. So sekarang ini jangan kata nak masak proper meal, nak masak ikut time pun susah. Mak bapak kerja bukan sahaja di luar, di rumah pun bekerja juga. Tak sempat nak masak. So yang paling senang adalah nugget dalam air fryer kadang-kadang. So adakah take away food or like fast food, you know, bukan fast food, bukan makanan bukan macam junk food. It's not junk food. Fast food dan take away, adakah itu tidak sebegitu berkhasiat atau fast food ni sebenarnya kalau kat Malaysia punya konteks it's a bit broad, because dia bukan hanya McDonald, KFC dan sebagainya sebagaimana yang kita selalu ingat. Fast food tu termasuk juga mamak, roti canai, semua benda pun itu termasuk fast food juga. Okay. Alright. Tetapi yang paling penting sekali tadi berbalik kepada masa tu, this is very important. Tak ada maksudnya bila you beli daripada luar, ada juga yang healthy. Laksa contohnya, it's actually part of the healthy food also. Okay, dia berbalik pada masakan dan apa yang you tambahkan, santan ke apa benda. So daripada sini, actually apa yang you nak ambil is asalkan seimbang, adalah
Itu yang paling optimum. Sekarang ni isu adalah kita tak suka benda yang everything seimbang dalam kata kasar. Dia nak something yang very quick fix. Itu je yang dia punya isu. So walaupun kita nak order out, kena berhati-hati jugalah apa yang kita beli, apa yang kita order. Okay. Dan apa yang kita sediakan dalam masa yang pantas. Kalau nak buat sandwich pun laju juga sebenarnya kan. Betul. Daripada air fry nugget. So that's a choice. Okay, alright. Thank you doktor. Okay, kita akan sambung bincang mengenai nutrisi remaja sebentar saja lagi. Kita rehat seketika, kembali menonton Membina Juara. Selamat kembali menonton Membina Juara. Hari ini kita bersama dengan Dr. Hazrin, pakar diet kita, membincangkan nutrisi di kalangan remaja. Okay? Dan tanpa melengahkan masa, ayo kita ke tetamu online yang pertama hari ini. Esmir, silakan dengan soalan anda. Terima kasih. So doktor, saya ada satu soalan. Apakah pesanan yang doktor boleh bagi kepada ibu bapa ataupun remaja untuk menyimbangkan makanan segera dengan makanan yang sihat dalam rutin harian remaja? Oh, that's a good question. Makanan segera dan makanan yang sihat. Maknanya makanan segera ni yang macam mana nak selitkan dalam you punya weekly schedule. Contoh. Okay, soalan tu memang kita kalau secara logik je lah, saya tak pernah jumpa yang orang akan makan sihat setiap hari. Betul. Ada juga kalau contohnya bila you pergi kenduri, confirm dah tak sihat lah. Betul. Okay, so berbalik kepada tadi, kalau ada apa yang you kena buat adalah contohnya makanan yang segera tadi, selalunya dia tinggi garam. So apa yang you tahu, kalau ada hari yang you dah termakan makanan segera, so you kena counterbalancekan banyak hari yang seimbang dengan lain. So what you do is, bila you dekat rumah, try to be the best for yourself. Right. Okay, sebab makanan, contoh saya ambil bila you makan makanan segera, kalau you campurkan semua benda, mi segera ke apa benda, kita dah tambahkan dengan sayur, dah tambahkan dengan telur, itu memang lagi baik. Okay. Tetapi bukan masalahnya dengan itu. Yang penting adalah garam yang you tambahkan. Sebab garam ni dalam makanan segera tu memang sangat tinggi. Bukan setakat satu brand lah. Saya panggilkan semua makanan segera tadi tu. Dari segi mie dan sebagainya. Sebab inilah yang menyebabkan, ataupun kicap selalu kicap itu adalah makanan segera, contoh salah satunya yang sangat tinggi garam. Jadi bila you nak mengimbangi tu, first kita tengok bila masa yang you boleh makan yang tak sihat tu, adakah masa yang keluar bersama dengan makanan dekat luar. Tapi bila yang dekat rumah, you make sure kan dia healthy. Sebab sangat sukar, especially kalau you adalah student yang sentiasa nak makan healthy. Dan kadang-kadang the only best way is actually ada hari maybe tak trendy lah, kena bawa dengan your own punya bekal. Tapi saya sangat terkejut bila masa remaja dia tak boleh nak bawa bekal. Tapi bila dia dah go into the gym, boleh pula bawa bekal. Semua benda bawa sendiri. Saya pun terkejut. Dia dapat seruan tu lambat sikit. Tak, sekarang it's trendy. Trendy to bring your own bekal. Tapi bekal tu memang kena style sejenis lah. Kalau yang minat K-pop tu kena ada BTS, gambar BTS. sebiji muka dia orang kat bekal tu. Janji ada. Tapi yang penting yang harus kita ingat adalah yang apa yang diisikan dalam bekal itu. Okay, alright. So why not we trendkan balik kan? Okay. Ismail, ada lagi satu soalan, silakan. Okay, soalan kedua saya adalah apakah diet yang doktor boleh bagi untuk seorang remaja boleh ambil dan mengadaptasinya kepada zaman dewasa mereka atau zaman awal dewasa mereka. Okay, alright. Soalan tu sangat bagus sebab you see untuk remaja ni, kalau dia adalah memang bagi saya lah, remaja rata-rata dia adalah aktif. Okay, kalau dia tak aktif untuk jogging ke, tapi dia suka bersukan dengan kawan-kawan dekat luar, which is fine. Tetapi kalau you nak adaptasi, saya cakap tadi, kalau untuk orang dewasa kita sarankan tadi suku-suku separuh. Tetapi kalau you adalah remaja yang aktif bersukan, saya nak bagi make it simple, kita panggil 1/3, 1/3, 1/3. Ini we call it winning diet. So maknanya 1/3 daripada plate tu adalah protein base you, 1/3 tu adalah sayur ataupun buah you, dan satu lagi adalah karbohidrat you punya base. Tak kisahlah karbohidrat tu daripada noodle ke daripada apa. So kalau you nak kata adaptasi, bila nanti you bila nak masuk kepada dewasa,
you senang nak ubahkan dia punya quantity. Tapi tak adalah saya sentiasa cakap mesti makan nasi dan sebagainya, hanya benda macam tu saja. You boleh adaptasi bila makan kat luar, daripada makan roti canai banjir, you boleh ambil tosai. Okay, dia punya perbezaan kalori dia adalah sangat ketara. Okay. Ada dia punya cara. So bagi saya remaja punya pemakanan dia dah menyerupai macam dewasa. Kecuali kat sini adalah kebanyakannya tidak memvariasikan makanan mereka. Contohnya kalau dah biasa sangat makan burger, almost alternate days tu burger je. Right. So ataupun dah biasa, kadang-kadang salah kalau parents juga. Sorry lah, saya pun parents juga. So parents ni selalunya kita apa-apa kita nak make it senang untuk kita. So this is very important. So kalau kita dapat empowerkan anak-anak ni tahu apa yang dia nak, dia boleh tahu hari ni nak ikan and everything. Tapi kena start daripada ibu bapa awal jugalah. So I hope that answer Esme punya question lah. So dia ada transition dia, tetapi remaja is almost towards adulthood already. So dia punya picking up makanan tu sepatutnya you patut pay attention the variation, variety, bukan monotonous. Alright, Anis. Now I let you. Silakan soalan anda. Hai, Assalamualaikum doktor. Waalaikumsalam. Saya nak tanya, bagaimanakah nak cukupkan kalsium dalam badan tapi pada masa yang sama saya lactose intolerance. Jadi apakah pilihan lain untuk saya cukupkan kalsium dalam badan? Okay, soalan yang baik tu Anis. Untuk mencukupkan kalsium ni daripada pelbagai sumber. Bukan setakat susu memang dia kaya dengan kalsium, tetapi bagi saya kalau kita tengok lactose intolerance tu, tengok pada degree mana. Ada setengah orang tu dia lactose intolerance sikit saja, so dia dah boleh ambil susu yang low lactose. Sebab kita sekarang di Malaysia ada banyak produk yang mana sekarang yang ada rendah lactose or lactose free. So you boleh ambil benda tu. Tetapi ada juga minuman macam soya yang dia juga diperkaya dengan kalsium. You ada ikan bilis pun tinggi kalsium. Saya tak pernah tahu tu sebenarnya. Tapi lepas tu ada juga dengan kadang-kadang sardin tu makan dengan dia punya tulang sekalipun, itu pun adalah kalsium. So you macam kecuali kalau makan sardin dengan tulang tu mungkin susah sikit nak dapatkan kuantiti kita, keperluan kita tu untuk remaja agak tinggi 1000 mg. Tapi kalau you minum susu 2 kali, maknanya lebih kurang 3 kali gelas susu lah. Tapi misal kata you lactose intolerance, ada juga yang setengah tu boleh ambil keju sebab dia dah sangat dah tak ada lactose kat sangat dalam tu. So dia boleh ambil. So you boleh swap. Kita swap, mana kita tukar. Jadi jangan terlampau stick sangat, sebab dia macam ni, kalau makanan susu tu you hanya ni saja yang tak boleh, tapi dia ada A, B, C, D lain yang you boleh ambil. Dia penting kat sini adalah apa benda yang kita boleh ambil dan berapa kuantiti. So sangat penting. Jangan terlalu rigid lah. Betul. Asal kalsium je susu. Sumpah saya tak pernah tahu ikan bilis tu ada kalsium. Saya tak pernah suka makan ikan bilis. Tapi sekarang maybe I'll try that. Okay, Anis, ada lagi satu soalan, silakan. Soalan yang kedua saya pula, apakah cara yang terbaik untuk kita mengurangkan gula dalam badan? So gula ni actually kalau pertama sekali yang kita kena kurangkan dari segi minuman. Sebab selalunya orang tak tengok minuman macam contoh lah, paling senang remaja suka bubble tea kalau maybe last year lah kot. Tapi things keep on changing. Okay, benda macam ni memang kandungan gula dia, kalau you tengok composition dia, separuh gelas tu gula. Umpama lebih elok je lah ambil setengah kilo gula tu masukkan, makan macam tu. Tapi sebenarnya kita tak nampak visualization dia. So bila kita cakap pasal gula ni, minuman and then kuih-kuih. Sometimes adalah kuih-kuih tu it's okay you nak makan kuih-kuih manis, tetapi boleh tukar-tukar pada kuih kukus, ada kuih contohnya you punya kuih popia dan sebagainya. Dia ada varieties. Siapa yang saya perasan adalah bila pengambilan gula je, the first thing dia ingat tak boleh makan aiskrim. Okay, it's not that you tak boleh makan aiskrim, you kena tengok. Sebab sekarang saya kata option aiskrim pun ada yang reduce sugar. So, jadi ada yang no sugar. Yes. Jadi bermakna berbalik kepada kita, sama ada kita ni open untuk try benda baru. Level komitmen kita untuk mengamalkan habit nutrisi yang sihat. Betul. Okey, sambung lagi bincang mengenai nutrisi remaja ini sebentar saja lagi. Berehat seketika, kembali menonton Membina Juara.
Selamat kembali menonton Membina Juara bersama saya Sharifah Alia dan juga pakar diet kita hari ini Dr. Hazrin membincangkan nutrisi remaja. Ayo kita ke tetamu online kita yang seterusnya. Kita ada Puan Linda dan juga Atika. Silakan dengan soalan anda. Hai dan Assalamualaikum. Saya nak tanya, adakah pengambilan suplemen ubat-ubatan yang tidak dijual di farmasi atau dipanggil sebagai produk viral ini selamat dan mempunyai nutrisi? Produk viral katanya. Produk viral. Saya dengar produk viral pun saya dah risau. Sanksi serbi. Okay, kalau produk viral ni kita kena berhati-hatilah sedikit ya, sebab kalau dia adalah selalunya produk viral ada juga dia setengah-setengah tu tinggi kandungan gula. Tetapi apa yang saya risau adalah ada setengah-setengah tu mungkin juga adalah kandungan sejenis dadah yang kita tak tahu yang membuatkan you rasa lagi nak mengambil makanan tersebut. Jadi walaupun sebab itu yang perlu makanan kalau boleh dia make it very clear apa kandungan dia, apa yang dia buat. Itu yang pertamalah. Walaupun produk-produk viral ni selalunya untuk dijual selalunya akan lebih manis ataupun terlebih garam ataupun campur dua-dua sekali. Jadi suplemen ni kena berhati-hati ya. Kerana suplemen, kalau misal kata yang kurang selera makan yang kita dah ambil daripada farmasi yang sedia ada, dah kita dah berjumpa pakar dia suruh ambil, kita boleh ambil. Tetapi ada setengah suplemen yang mana akan menyebabkan kita punya kandungan darah ataupun daripada kita punya hati, ada setengah-setengah bacaan tu dia akan maknanya membuatkan hati tu kerja lebih. Right. Jadi bila kita pengambilan suplemen ni, walaupun you nampak daripada luaran nampak semua dah cantik, it's good to actually just check darah. Kita tak tahu sama ada. Macam saya cakap tadi lah, you nampak anak perempuan semua sihat pergi sekolah. Okay. Tapi penat je. You never know. It's actually dia anemic. Itu maybe perlu suplemen, tapi suplemen yang tu first you kena modify diet. Tapi kalau tidak mencukupi dan baru, tapi kena berujuk kepada pakar di sana. So itu saya harap itu sebab ada setengah-setengah suplemen, contohnya kita panggil nutritional supplement yang mana pelengkap makanan. Yang itu mungkin boleh diambil bagi mereka yang mempunyai kurang selera. Ada setengah yang macam tadi yang kurang sangat berat badan tu, kita boleh balik. So jadi keperluan setiap tu adalah berbeza. Tapi kalau anda diberikan dekat rumah ada makanan yang banyak, tak ada masalah untuk mendapatkannya. Dan selalunya tidak perlu. Saya perasan ada juga segelintir mungkinlah contohnya pesakit kencing manis, diabetes. Tapi kira macam nak cuba cara lain, kononnya cara lain untuk mengubatinya, ambil suplemen tanpa merujuk kepada pakar, tanpa merujuk kepada farmasi sekalipun, farmasis sekalipun ya. Dan at the end of the day daripada masalah kencing manis dah ke buah pinggang. Masalah buah pinggang pula. So do not self-diagnose dan do not self-cure. Okay, self-treat. Alright. So yes, sentiasa rujuk pada pakar. Okay, silakan Puan Linda dengan soalan anda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Macam sekarang wujudnya produk yang ready to eat, preheat, lepas tu homemade paste. Adakah semua produk ni perlu didaftarkan, maknanya dia kena letak yang fakta nutrisi tu? Lepas tu adakah ianya berkhasiat? Itu doktor. Okey. Soalan yang baik. Kalau dari segi makanan ya, kalau you kata tadi yang contohlah benda yang kita keluarkan, tak kisahlah sama ada sambal ke ataupun apa-apa yang tersedia, sepatutnya dia punya, kalau sukatan besar macam mana produk tersebut, mesti ada dia punya labeling. Itu adalah memenuhi, kena ikut akta lah. Nutritional facts dia. Tetapi kalau misal kata terlampau kecil macam gula-gula ke benda, dia tak perlu labeling. Tetapi kalau gula-gula you tahu dia memang ada benda yang manis lah. Jadi berbalik kepada itu, kalau kita tengok pada benda-benda sebagai perisa, kalau benda berperisa ataupun apa benda, mesti dia selalunya akan tinggi antara gula ataupun tinggi garam. Okey. Bagi saya, sekiranya hanya sekadar mencuba, you nak mempelbagaikan cara masakan kadang-kadang, dan tak ada masalah. Tetapi sekiranya membeli secara banyak dan menjadi satu habit setiap makan perlu ada, then that is actually the issue. Sebab kita kadang-kadang walaupun benda tu di-label, kita mungkin boleh tertanya juga sama ada pelabelan tu betul-betul apa yang dia buatkan. So tepat atau tidak. Jadi saya rasa sebagai parents lah, kita kena tanya this question bila kita membeli tu.
Jangan terlalu mempercayakan labeling tu jugalah. Betul. Right. Human made. So you kena tapis lah. You boleh jadi benda tu benda yang famous ke dalam dalam any social media. Tetapi sebagai seorang yang dewasa, you kena memikir balik lah benda tu actually bagus atau tidak lah. Right. Okay, so saya sebenarnya I relate to this question very much sebab saya jenis yang macam tu. Saya akan gunakan paste-paste yang sedia ada, khususnya anak-anak saya ni minat sangat dengan makanan Korea. Okay, so dengan gochujang apa benda semua, so dia orang sendiri akan masak. Betul. Tapi saya pastikan yang from that big bottle, setiap kali dia orang masak, which is not often, thank God, setiap kali dia orang masak satu sudu saja. Lepas tu yang tambah yang lain air ke, ada sayur ke, whatever lah. Betul. So that's okay. Yes. Dia punya quantity tu pun memainkan peranan. So kalau you tengok macam katalah ada orang balang, kalau one teaspoon dia sebab what we call it, kalau satu teaspoon yang mana dia akan berkongsi, then shouldn't be any problem. The issue kat sini adalah contoh lah, kalau you misal kata you makan sup, you beli mihun sup tu, kalau you dah tahu kalau beli kat luar, definitely garam dia tinggi lah. So there's no harm kalau you nak makan just the noodle and hirup sedikit sup, tapi tak payah habiskan. Contoh, you boleh make it some modification macam tu lah, tapi ada juga yang kalau boleh dia terus minum dengan the bowl. So you kena buat sedikit perubahan lah, bit by bit. It make a lot of difference. Alright, terima kasih Puan Linda, terima kasih Atika, terima kasih Anis dan juga Esmir atas soalan-soalan anda. Kita hampir di penghujung rancangan. Tapi sebelum itu mungkin Dr. Hazrin boleh bawa kita sekali lagi lah kan, kita recap sedikit antara tips-tips untuk diet, sebab diet yang berkualiti. Sebab Dr. Hazrin dari tadi kan bukan saja kuantiti, kualiti itu penting, yang sesuai, yang ideal untuk remaja juara. Diet yang berkualiti ni kalau boleh seperti mana yang anda juga belajar dekat sekolah, mempunyai kandungannya seimbang dari segi karbohidrat, protein, vitamin dan segalanya. So benda tu masih basic tu masih sama. Tetapi cara kita mengambilnya pada masa bila adalah sangat penting. Contohnya, kalau pada kajian saya sendiri, kalau you skip breakfast, total kolesterol you tinggi, berat pun akan tinggi jugalah sebenarnya. Jadi tu tips saya nak buatkan simple kat situ. Kalau you nak berbalik kepada untuk semua especially pada lelaki lah, pada usia remaja ni, pengambilan protein yang mencukupi ada sangat tinggi, kerana daripada yang kita tahu, kajian di Malaysia sendiri, antara lelaki remaja berbanding dengan negara-negara lain, genggaman tangan, maknanya muscle strength dia adalah a bit low berbanding dengan yang lain. So sangat penting dari segi energi dan juga protein yang diambil. So bila berbalik pada quality tu, is actually apa yang you makan. Dari segi protein, adalah cukup susu ke, adakah daging ataupun ikan, yang cara masakan dia, adakah sentiasa masak lemak ataupun bakar. So you kena ada modification atau rebus. And then you punya, the issue kat sini selalunya bila masuk remaja, kalau you tak berubah daripada kecil tak nak makan sayur, you will never change, and ia akan menjadi satu tabiat yang mana nanti bila you ada family sendiri, anak you pun susah nak makan sayur. So kalau you nampak ada complexity untuk makanan ni, untuk remaja juara ni, you must be able to willing to change. Kalau you boleh cuba, okeylah remaja sekarang suka K-pop kan, you boleh cuba benda yang memang daripada negara lain, topoki lah, segala benda, tetapi kenapa you tak boleh cuba untuk kebaikan diri you sendiri? Itu sangat penting. Saya sebenarnya dengan bangganya boleh mengatakan yang saya dari kecil sampailah sekarang, dan Alhamdulillah telah menurun kepada anak-anak perempuan saya yang pra-remaja, boleh dikategorikan kambing sebab kita kena ada sayur. Sayur setiap kali makan. Kalau tak ada ayam tak apa, kalau tak ada apa namanya telur ke apa ke, protein ke, kalau lah bisa kata don't feel like it, tak apa, sayur kena ada. For some reason. So terima kasih banyak-banyak Dr. Hazrin. It's been so wonderful talking to you, dan kita rasa macam dah bertambah ilmu sedikit. Yang penting adalah gaya hidup
yang kita boleh sebenarnya tukar sedikit sebanyak. These habits of ours yang we can break it a little bit sedikit sebanyak untuk beri laluan pada habit nutrisi yang baru yang mungkin insyaAllah lebih sihat, bukan sahaja untuk anak-anak, bukan sahaja untuk dewasa, tapi khususnya untuk remaja, kerana seperti mana Dr. Hazrin kata, itulah dia zaman ataupun era ataupun that time factor yang paling-paling mustahak, yang paling-paling penting untuk kami dapatkan nutrisi yang seimbang. Seimbang, ya. Right. Okay. Any parting nasihat untuk penonton-penonton kita, Dr. Hazrin? So, saya punya nasihat basically, bila you makan, jangan sentiasa rasakan guilty. You bila makan, dalam back of your mind, ada hari yang you akan ter-exceed something. Tetapi, apa tindakan sepatutnya selepas tu, you mesti ada backup plan. Apa for dekat rumah makan macam mana. Sebab there's no way sepanjang 1 bulan, you hanya akan makan benda yang sama ataupun makan yang healthy. Sihat saja. Dan jangan jadikan juga cheat day tu macam ada setengah cakap ya, sekali-sekala je prof atau sekali-sekala je doktor. Lepas tu besok sekali-sekala lagi. Lusa pun sekali-sekala lagi. Jadi lama-lama sekali-sekala dia. So dekat sini you punya willing. Okay, so very important, kena ada cross check lah parents bersama dengan ni. And it's good, makan ni is actually, it's not just about the food itself, it's the quality time, because kadang-kadang simple thing you tak kunyah pun makanan tersebut, which is very common kalau orang yang nak cepat je. And unintentionally energy intake is tinggi juga. So saya punya tips kat sini, saya buat summary, is actually food is to be enjoyed, but cara you tu terpulang kepada you, and fikirkanlah macam mana apa yang hidangan untuk anda makan. Untuk kesihatan anda sendiri. InsyaAllah. Dan orang Malaysia dan makanan yang sedap dan beraneka jenis, berpisah tiada. Cuma sekarang ini mungkin kita boleh amalkan sedikit the healthier choice daripada rebus benda tu dalam minyak. Kan, mungkin kita boleh bakar. Kita bakar ataupun kita rebus dengan air ataupun kita steam kan. We can try that lah. Sekali-sekala kita mulakan lah, daripada sekali-sekala kita makan yang tak sihat, sekali-sekala kita amalkan yang sihat. Mungkin itu yang akan dijadikan habit baru. Betul. Kan, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak Dr. Hazrin. Terima kasih sekali lagi diucapkan kepada tetamu-tetamu online kita. Ingat, kalau anda ada apa-apa soalan sebenarnya ataupun feedback yang ingin dikongsikan ataupun nakkan lagi tips-tips Dr. Hazrin, nak baca, nak tengok dengan detailnya, boleh saja layari laman media sosial kami, like, follow dan juga share. Share itu penting, bukan kerana kami nak viral, tapi kerana kami ingin maklumat yang telah pun dikongsikan difahami semua dan diterima semua, insya-Allah. Okay, insya-Allah juga kita akan jumpa di episod yang akan datang. Saya Sharifah Alea. Kita jumpa lagi di Membina Juara. Assalamualaikum. Bye.